Okey, Assalamualaikum. So kita jumpa lagi dalam bab yang kedua, iaitu hosting. Okey. So kita akan tengok apakah itu hosting. Okey, hosting adalah tempat ataupun perumah bagi menyimpan segala data atau file WhatsApp yang seperti gambar, video, database, skrip dan coding, pembinaan website dan lain-lain. Hosting adalah perkara yang wajib untuk membina sebuah website. Okey. Hosting ni dia macam rumah Dia macam rumah. Okay, hosting tu kalau translate pun memang perumah lah maksud dia. Dia macam rumah. Dalam rumah tu adalah barang-barang lain. Barang-barang lain tu kita punya file-file tu lah. File-file macam gambar, video, database, script. Okay, dalam rumah kita tu ada orang, ada perabot, ada TV, macam-macam. Dalam rumah kita ada macam-macam barang-barang lain. Sama juga dengan hosting. Okay, dalam hosting ada macam-macam file website kita lah. Ada file, ada gambar, ada database, ada script dan macam-macam. Okay. Dan hosting ni memang wajib ada. Okay, sama juga dengan domain. Okay, yang sebelum ni untuk bab yang pertama, sama juga domain. Hosting ni adalah wajib. Okay, wajib untuk membuat website, wajib ada hosting. Okay, kalau tak ada hosting tak boleh buat website lah. Dalam hosting juga, okay, kita ada beberapa jenis hosting. Okay, ada antaranya, ada banyak lagi sebenarnya, tapi yang top je lah yang saya bagi. Yang pertama adalah shared hosting, yang kedua adalah dedicated hosting, VPS, yang keempat cloud hosting, dan juga yang kelima adalah WordPress hosting. So kita tengok dulu apa itu shared hosting. Okay, shared hosting ni adalah sebuah hosting. Saya dah inform dekat sini. So untuk jimat masa nanti korang boleh baca sendiri. Okay, so saya akan pergi kepada sekarang ni dedicated, VPS, cloud. Okay, so saya dah terangkan semua kat sini. So saya tak nak buang masa explain dekat sini. So korang boleh baca sendiri. Okay, so kita akan pergi pada WordPress hosting saja, sebab kita akan gunakan WordPress hosting. Okay, so WordPress hosting ni adalah hosting yang agak baru. Okay, agak baru berbanding dengan hosting-hosting lain. Okay, dia khusus untuk WordPress saja. Okay, siapa yang belum tahu, WordPress adalah platform. Okay, sebuah platform untuk kita buat website. Okay, WordPress ni dia macam pre-made lah. Benda yang hampir siap dan tinggal kita touch up ataupun tambah baik sikit. Design dia macam Maggi lah. Macam Maggi. Macam Maggi. Maggi tu dah packing macam tu. Tinggal kita letak dalam mangkuk, tambah air, letak telur ke, sayur ke, macam tu. WordPress tu dia dah pre-made macam tu, tinggal lagi kita tambah kita punya konten-konten dan juga isi-isi lain. Dan WordPress hosting ni adalah benda yang khas untuk WordPress sahaja, dan kita akan gunakan WordPress lah, of course, but kita akan guna WordPress hosting, jadi kita akan gunakan platform WordPress. Okay, jadi kalau ada yang tertanya kenapa WordPress, kenapa tak boleh guna lain, sebab WordPress ni dia ada macam-macam kebaikan yang kita perlu, yang kita guna. Semua benda yang kita nak, kita boleh buat dalam WordPress. Okay, kita ada plugin yang nak buat apa, kita boleh cari di dalam plugin. Okay, tinggal kita install dan guna sahaja. Okay, dan juga WordPress ni memang bukan sekarang lah. Sekarang WordPress dah lama, tapi sekarang ni dia tengah menaik dengan berdadak sebab trend sekarang, trend online. Jadi semua orang nak menjual secara online, jual dalam website. Trend sekarang WordPress tengah top, dan platform WordPress ni dia tak nombor 1 ataupun nombor 2 lah yang tertinggi penggunaan di dunia. Dan juga of course dia akan ada kelebihan dan juga ada kekurangan lah. So kita tengok dekat sini, ia bagus untuk pemula, untuk beginner, untuk baru nak start, bagus. Sebab WordPress hosting ni dia dah siap ada panel. Maksudnya bila kita dah subscribe WordPress hosting ni, jadi dan nanti provider akan bagi panel. So kita boleh install WordPress, dan nanti kita akan tengok lah, kita akan buat demo. So
benda ni dah sangat mudah. Okay, so untuk yang baru nak mula pun insyaAllah memang akan boleh faham. Okay, sebab dia dah buat bagi mudah. Tapi ada juga kekurangannya. Okay, kekurangannya adalah kita tak boleh nak tak boleh nak adjust some of features lah yang ada. Contohnya macam RAM dan juga CPU. Okay, dia berbeza sikit dengan VPS. Okay, VPS ada terangkan dekat sini. Okay, berbeza dengan VPS. VPS kita boleh adjust kita nak berapa RAM, kita boleh adjust kita nak berapa CPU, kita boleh adjust nak berapa storage. Kebiasaannya provider dia dah tetapkan, okay, storage, RAM dengan CPU. Okay, kebiasaannya provider dah tetapkan size RAM dan CPU dan juga storage. Okay, tapi ada juga sesetengah provider yang dia bagi pilihan. Kita tak boleh adjust, cuma dia bagi pilihan. Okay, so saya akan tunjuk contoh dekat sini. Okay, kita akan tengok dekat sini WordPress hosting. Okay, so dekat sini dia ada pilihan. So kita boleh pilih. Dia ada 3 pelan. Okay, untuk WordPress hosting dia ada 3 pelan. Okay, dekat sini ada data press 1, 2, 3. Dekat sini dia ada storage capacity 15GB, 35, 55 RAM. Dan kita cuba tengok provider yang tak bagi pilihan. Okay, dia tak bagi pilihan. Macam ni kita ada RAM 1GB, 1.5, 2.5. So kita boleh pilih. Okay, untuk storage 15, 35, 55. Untuk apa mana tadi? Sorry. Okay, untuk hosting kita try check yang hosting WordPress. Okay, atau ada ni ada dekat sini bawah ni. Ada dekat bawah ni. Business WordPress. Okay, dia ada tulis kat ni 30, 100, 200, 200 Pro. Okay, sekali dengan harga dekat sini. Ni harga ni confirm bukan yang ni. Okay, tak apa, kita abaikan harga tu. Apa lagi kita tengok. RAM, ada RAM. Kita tengok RAM. RAM. Okay, RAM dia bermula tak sampai dengan 1GB, 1GB, 1.5, 3. Okay, dan juga CPU 1122. Okay, so yang ni ada juga pilihan Okay, yang ni ada juga pilihan. So kita tengok contoh yang tak ada pilihan. Saya rasa yang ni tak ada mungkin. WordPress. So kita tengok kat bawah ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini tak ada. Okay, so kat bawah aku ada. Okay, tak ada. Okay, ini adalah contoh yang tak ada, yang tak boleh pilih dia orang punya features RAM, CPU dan juga storage. Okay, ada storage je. Okay, alright, so maknanya ada provider yang bagi pilihan dan ada juga provider yang dah tetapkan siap-siap. Walaupun dia ada 3 pelan kat sini, tapi dia punya RAM dengan CPU dia sama. Okay, kemudian okay, so data KL. So kita akan untuk WordPress hosting kita gunakan data KL. Okay, dengan menggunakan WordPress hosting WordPress akan lebih cepat. Okay, untuk sebab apa WordPress hosting ni, bila kita guna WordPress hosting dan kita gunakan platform WordPress, so website kita akan lebih cepat sebab dia dah memang khaskan hosting tu untuk WordPress. So dia tak ada apa-apa masalah lah. Okay, tambahan kebanyakan WordPress hosting menyediakan SPH cache. Okay, tambahan
WordPress hosting ni kita ada Lightspeed Cache. Okay, Lightspeed Cache ni dia sistem cache lah. Sistem cache nanti saya akan terangkan dalam bab yang ketiga. Okay, dekat sini pun ada lah. Okay, saya dah informkan apa tu Lightspeed. So kemudian kita ada pemilihan hosting. Okay, pemilihan hosting. Hosting ada pelbagai hosting. Contohnya yang tadi yang saya terangkan tadi 5. Shared, dedicated, VPS, cloud dengan WordPress hosting. Okay. Dan dalam satu-satu package tu, dalam satu-satu hosting tu ada pula pelan-pelan harga yang lain. Okay, contohnya macam WordPress. Dalam WordPress tu ada beberapa pelan dia lagi. Yang tadi kita tengok tadi. Ada juga yang pernah tanya nak beli dengan provider mana. Sebab hosting ni banyak provider yang jual yang bukan jual, yang menyewakan. Okay, yang menyewakan hosting. Okay, yang menyewakan hosting. Jadi nak beli provider mana? Nombor satu, kita tengok pada tempat. Okay, tempat ni macam kita tengok, kita punya contoh anda menjual lah. Anda menjual produk. Okay, anda menjual produk kecantikan ataupun tudung. Contoh, okay, kita ambil tudung. So, target audience anda di Malaysia sahaja. Okay, contoh di Malaysia sahaja. Jadi, kita tak perlukan buyer daripada overseas. Jadi, kita patut sewa hosting dengan provider daripada Malaysia. Okay, so kita tak perlu sewa hosting daripada provider international. Okay, sebab apa? Sebab kita target audience kita di Malaysia. Okay, anda sendiri pun di Malaysia. Jadi kita tak perlukan guna provider ataupun hosting international. Okay, hosting international ni dia ada banyak data center di US, di Jepun, di India. Kebanyakan provider international lah. Dia ada data center dekat US, Jepun, India, Australia, dan yang paling hampir dengan kita adalah Singapura. Okay. Bukan jarang, saya tak pernah jumpa lagi hosting international yang data center dia ada dalam Malaysia. Jadi kalau anda sebagai penjual berada di Malaysia, jadi target audience anda juga berada di Malaysia. Jadi carilah provider hosting yang juga di Malaysia. Bukan hosting, maksudnya data center. Okay, data center hosting anda di Malaysia. Jadi kalau anda ambil yang international punya, data center berada di Singapura, bukan di Malaysia. Dia akan jadi slow. Website kita akan jadi slow. Sebab contoh, data center kita di Singapura. Okay, customer dekat mana-mana somewhere in Malaysia, contoh macam Penang. Okay, so daripada Penang, data tu akan pergi ke Singapura dan patah balik ke customer tadi. Okay, contohnya customer search ataupun klik website kita. So, bila dia klik je, data tu akan hantar ke Singapura dan Singapura akan hantar balik ke customer tadi. So, barulah customer akan dapat data-data macam gambar, image. Kita punya website lah. Okay, kita punya website. Okay, jadi data center kita tu jauh. Bila jauh, dia akan ambil masa. Untuk loading, dia akan ambil masa. Jadi, bila ambil masa ni, ada efek. Okay, bila loading lambat, dia akan ada efek. Dari segi, customer akan lari. Okay, sebab Google sini dah keluarkan, Google sini dah bagi cadangan 3 saat ke bawah sahaja. 3 saat ke bawah, bukan sahaja 3 saat dan ke bawah adalah masa yang paling baik. Okay, untuk load. Sekiranya untuk load website 3 saat ataupun 4 saat ke atas, berkemungkinan besar dan berpotensi customer akan keluar. Jadi kita nak semaksimum mungkin customer yang datang dan customer beli semaksimum yang mungkin. Jadi kita tak nak 100 orang yang klik kita punya iklan. Okay, 80 tak boleh klik sebab lambat. Okay, jadi 20 orang je yang boleh buka. Okay, so kita tak nak macam tu. Kita nak 100 orang yang masuk, 100 orang yang akan dapat kita punya info website kita.
So antara provider international adalah yang top-top Hostinger, Bluehost, SiteGround dan lain-lain. Dan juga di Malaysia kita ada Server Freak. Ni data center yang berada di Malaysia, ada company Malaysia. Server Freak, Exabyte, Data KL, Net KL, Shinjuru, VPS Malaysia. So kita akan gunakan Data KL. Right, so kita tengok kemudian plan hosting. Okay, plan hosting. Okay, so untuk plan harga bagi domain dan juga hosting adalah sama. Okay, dia tak ada one off punya plan. Contohnya kita bayar sekali je, kita boleh guna sampai bila-bila. Tak ada. Mana-mana provider sekalipun, international ataupun local, tak ada sediakan harga one off. Semuanya akan ikut monthly ataupun semi annually ataupun annually. Okay, antara tiga tu. So kita akan bayar ikut bulanan ataupun 6 bulan sekali ataupun setahun sekali kita akan bayar. Dan kalau kita ambil setahun sekali, kita bayar tahun ni, tahun depan kita akan kena bayar balik. Okay, kalau kita nak continue lah kita punya website tu, kalau kita punya business masih available, kita masih menjalankan perniagaan tu, so kita nak sambung balik. Okay, kita bayar, dia akan sambung. So kalau kita tak bayar, so website tu tak akan ada. Bila kita buka laman web tu, dia tak wujud lah. Okay, dia akan mati lah, sebab kita tak sambung kita punya plan hosting. Okay, so harga berbeza-beza mengikut provider dan juga bergantung juga pada features yang ditawarkan lah oleh provider tu. Okay, so ini adalah contoh plan harga. Okay, contoh plan harga. Baik, kemudian kita pergi kepada cara subscribe hosting. Okay, yang ini secara bertulis. Saya dah, siapa nak baca boleh baca kemudian. Tapi untuk cara subscribe hosting ni kita akan buat demo. Kita akan buat demo. Okay, so first kita pergi pada data KL dulu. Okay, datakl.com. Kemudian kita pilih hosting. Okay, WordPress hosting. Kemudian dekat sini kita ada DataPress 1, 2 dan 3. Okay, so nak pilih yang mana satu? Okay, kalau anda menjalankan perniagaan jenis servis, okay, tak ada produk untuk dijual, buat servis, contoh macam servis aircon, baiki laptop, baiki handphone, kedai gunting rambut, barbershop, okay, dan sebagainya, jenis servis lah, cuci ataupun cuci kapet ataupun mesin rumput, okay, jenis servis. Okay, jenis servis, tak ada produk untuk dijualkan. Okay, so korang boleh ambil DataPress 1. Okay, sebab apa? Untuk jenis servis ni, okay, kita tak selalu update. Okay, kita just permulaan saja. Okay, untuk setup saja, kita akan masukkan gambar, kita akan masukkan konten-konten website kita. Kemudian bila dah siap, kita boleh tinggalkan. Okay, sebab apa? Sebab kita bukan yang menjual, kita hanya servis. Okay, bila servis kita tak perlu update setiap masa konten dan juga produk. So korang boleh ambil DataPress 1. Kemudian kalau ada yang jenis buat perniagaan menjual produk, okay, untuk DataPress 1 sangat tak sesuai. Sebab apa? Storage kecil, RAM juga 1GB. RAM 1GB bagi saya sangat rendah. Yang seeloknya adalah DataPress 3 untuk yang jenis menjual yang ada produk. Tapi untuk permulaan DataPress 2 pun tak ada masalah. Sebab lepas ni kalau trafik dah makin tinggi, so kita boleh upgrade pada DataPress 3. So untuk yang siapa yang tengok video ni, okay, yang buat perniagaan jenis servis, korang boleh ambil DataPress 1. Dia tak ada beza, semua sama kecuali boleh tengok dekat sini lah, RAM location dia 1GB 1.5, 2.5, 15GB dia punya storage 35, 55. Jadi untuk yang servis tadi, dia tak perlukan storage yang besar sebab dia jenis yang website static. Maksudnya dia tak perlu update konten setiap hari. Okay, dia untuk permulaan saja, dia set up website, kemudian dah siap, dia boleh tinggalkan.
Okay, berbeza dengan yang jual produk lah. Okay, so untuk yang jual produk, korang boleh bermula dengan DataPress 2. Okay, so untuk video ni pun saya akan pilih DataPress 2. Okay, nampak dekat sini tulis server location Cyberjaya. Ini yang penting. Kita punya data center kita berada di Cyberjaya. Okay, so kalau kita tengok contoh hostingnya company international. Hostingnya data center. Masih support hostingnya. Let's see, Singapore. So berbeza kalau kita ambil company international dengan company provider Malaysia. So kita nak yang paling hampir dengan kita. Bila paling hampir, maknanya jarak location, jarak penghantaran data tu cepat. Jadi berbeza dengan hostingnya ni Singapore. So mana-mana pun provider international, data center dia mesti berada di Singapore. Okay. Kemudian kita ambil, saya ambil DataPress 2. Kemudian dekat sini dia ada satu lagi, mungkin untuk confirmation. Padahal kita dah klik dah tadi untuk confirmation. So kita boleh ambil, pilih balik yang anda pilih tadi, DataPress 1, 2 ataupun 3. Ni ada tambahan yang baru ni 3.5 gig. So kita ambil DataPress 2. Kemudian choose a domain. So kita dah daftar kita punya domain dalam bab yang pertama. So untuk pilihan menu ni kita klik pada yang ketiga, I will use my existing domain and update my servers. Klik yang nombor 3. Kemudian masukkan nama domain, nama domain yang anda dah beli dalam bab 1. So dekat sini saya check saya punya domain. Senang buat website. Base.com. Bila dah masukkan, kita pun klik. Yang ni kita copy dulu. Yang ni kita akan guna kejap lagi. So boleh select. Kita boleh copy dekat sini. Kita paste je. Kemudian kita klik use. Dekat sini kita tengok dekat bahagian choose billing cycle. Choose billing cycle. So dekat sini kita boleh buat pilihan. Kat sini dibagi 3 pilihan. Monthly, semi-annually dengan annually. So anda boleh pilih lah untuk bayar secara bulanan ataupun 6 bulan sekali ataupun tahunan. So kalau anda bayar secara bulanan, so maksudnya bulan depan anda kena bayar lagi lah. Kalau anda nak teruskan. Kalau anda nak teruskan website tu, so bulan depan anda kena bayar lagi. Untuk 6 bulan pun sama. 6 bulan akan datang, so kena bayar lagi. Yang ni setahun. So biasanya saya akan buat monthly dulu. Saya akan bayar sebulan sahaja. Sebab saya nak tengok dia punya prestasi macam mana. Tapi dekat billing cycle ni dia bergantung pada provider juga. Jarang provider yang bagi monthly. Antara satunya yang bagi inilah Data KL ni yang bagi. Payah nak jumpa monthly. Biasanya dia akan bagi annually terus. Biasanya provider ni akan bagi secara annually. So setahun terus kita kena bayar sebanyak 385. So bagi saya tak perlu dulu untuk setahun sebab saya nak tengok prestasi macam mana, saya nak tengok. So kalau saya tak puas hati, so saya boleh stop. Kalau saya guna sebulan. So kalau anda ambil setahun
anda puas hati ke tak puas hati ke, anda tetap kena bayar sebanyak 385. Macam tu lah. So biasanya saya akan ambil 35 dulu. So bila saya rasa dah okey, tak ada masalah dengan hosting saya ni, berjalan dengan baik, laju, dan baru bulan depan saya akan ambil semi-annually ataupun annually. Okay. So untuk first ni kita akan ambil annually dulu, monthly dulu. Okay. Kemudian kita klik continue. Okay, kemudian kita klik checkout. Okay, dekat sini kita kena isi kita punya maklumat untuk kita dapatkan kita punya data KL account data KL. Okay. So boleh sign up melalui social ataupun kita isi sendiri guna form ni. Okay. So kalau nak mudah, kita sign up dengan kita punya Google yang kita dah buat, yang kita dah buat sebelum ni. Please complete a new account information. Okay, number phone. Okay, RM37. Okay, pilihan cara bayaran. FX kredit. Okay. Complete order. Okay, alamak, kena isi juga dia punya detail ni Okay, ni optional. Okay, so kita boleh abaikan. So kita klik complete order. So sekejap kita tengok email. Oh ini okay. Complete order. Okay. So kita dah sampai dekat invoice. So dekat sini kita kena buat pembayaran So dekat sini kita kena buat pembayaran. Kita just klik dekat ni. Gambar pay now ni, FPX ni. Okay, so kita klik dekat sini. So dia akan keluar lah. Okay, terpulang lah kalau nak guna bank apa So saya akan skip dulu part ni. Okay, selepas anda buat pembayaran, so anda akan dibawa ke page ni lah. Order confirmation, you receive confirmation email shortly. Okay, so yang kita daftar tadi, dan kita isi nama, isi alamat alamat kita tu, and yang tu kita akan dapat dekat sini. Sebab kita isi yang tadi tu, form tu wajib kena isi tu. So kita dapat kita punya client area ni. So kita klik client area. So inilah kita punya client area. So kita tengok sekejap kita punya service. Okay, dah aktif. Benda ni cepat So kita tak perlu tunggu. Dia ada certain hosting ataupun certain provider. Bila kita purchase, so kita kena tunggu dulu sehari, 2 hari untuk dia orang set up dulu. So dia tak prepare siap-siap kita punya hosting tu. Bila kita order, baru dia buat. So leceh lah benda tu, nak kena tunggu-tunggu. So yang ni bila kita dah buat, kita dah purchase, terus boleh guna, terus aktif. Okay, kita klik dulu data press 2 ni. Okay, kemudian ini adalah kita punya data press 2, kita punya panel lah. Okay, kemudian untuk kita check kita punya panel, kita klik pada login to cPanel. Inilah kita punya panel, cPanel. Panel untuk kita setting kita punya website. Okay, so sekarang kita dah siap. Okay, kita dah siap cara untuk menyewa hosting. Okay, kita dah siap cara untuk menyewa cara subscribe hosting. Okay, jadi kita akan masuk pada bab ketiga. Bab ketiga iaitu kita akan install kita punya website ataupun kita akan install kita punya WordPress. Okay, so kita akan jumpa dalam bab yang ketiga.